Hai anak murid cikgu. Okey, baik. Ini cikgu buka latihan yang cikgu ada bagi sebelum ini, iaitu latihan yang cikgu ada tulis bab 9 latihan 1. Okey, cikgu rekodkan sedikit beberapa soalan untuk kita buat penyelesaiannya. Mungkin anda masih lagi tak tahu bagaimana kita nak buat latihan yang ini. Okey, so cuba kita lihat kepada contoh. Okey, di dalam contoh ini dia menyatakan tentang kad yang dilabelkan dengan X, Y dan juga Z. Okey, kad X, Y dan juga Z. Okey, dimasukkan di dalam sebuah kotak. Kemudian dia cabut. Okey, dia cabut dua keping. So jadinya kebarangkalian yang kita akan rasa apakah hasil peristiwa kebarangkalian yang akan berlaku lah. Okey, kebarangkalian dia. Okey, ini adalah kebarangkalian kad yang mungkin kita akan cabut. So bila dia cabut dua kad, itu yang disebut sebagai peristiwa bergabung. Okey, dia bergabung dua peristiwa. So jadinya dekat sini kita boleh cuba, bukan cubalah, kita boleh senaraikan listnya, okey, seperti yang ada di bawah sini. Okey, iaitu kita mulakan dahulu dengan X. So kita boleh juga ya, kita boleh juga menggunakan kaedah pokok, okey, untuk membuat cabutan yang ini. Okey, so lihat kat sini X, Y, lepas tu X, Y, maksudnya X dengan Y, lepas tu X dengan Z pula. Okey, so X dah selesai, lepas tu Y lah pula. Okey, Y dengan X dan Y dengan Z. Okey, lepas tu Z, Z dengan X dan Z dengan Y. Kita tengok kat sini X, Y, lepas tu X, Z. Lepas tu Y, X, lepas tu Y, Z. Lepas tu huruf Z pula yang kita pilih untuk kali pertama. Lepas tu kali kedua mestilah mungkin kita akan cabut X, Z dan juga X, Y. Okey, kaedah pokok, kalau kita nak gunakan kaedah pokok untuk yang ini, kita boleh juga contenglah macam ni. Okey, contohnya X, Y, Z. Okey, so bila kita dah pilih kali pertama X, so kali kedua mestilah dia akan jadi Y dan juga Z sahaja. So kali pertama kalau kita cabut Y, so kali kedua mestilah dia akan jadi apakah huruf lain yang belum, iaitu X dan juga Z. Dan kalau kita kali pertama pilih huruf Z, so kali kedua mestilah huruf X dan juga huruf Y. So kesudahannya kat sini lah, kita boleh lihat dekat sini. Okey, so kesudahannya X, Y, X, Z, Y, X, Y, Z. Kemudian sini ialah Z, X dan juga Z, Y. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini dengan kaedah pokok yang kita guna pakai. Boleh juga. Okey, so katakanlah ni, cuba cikgu buat penyelesaian untuk soalan nombor 1. Okey, kita tengok kat sini soalan nombor 1. Di sini dia kata disebut ada 2 biji guli merah. So untuk 2 biji guli merah, bolehlah cikgu tulis M1 dan juga M2. Maksudnya untuk memberi maksud 2 biji guli merah. Sebab dia kata kat sini 2 biji. Kemudian sebiji guli kuning kita ambil K saja. Kemudian sebiji guli hijau kita ambil H saja. Kalau ada contohnya, kalau ada 3 biji guli hijau, so kita boleh labelkan H1, H2 dan juga H3. Okey, itu kalau ada 3 guli hijau untuk kita bezakan di antara satu-satu guli tersebut. Okey. So, kita boleh gunakan dengan kaedah yang dekat atas, gunakan kaedah pokok kat atas boleh juga. Contohnya, okey, kalau kita gunakan kaedah pokok, okey, kita tulislah M1, okey, M2, lagi apa? Kuning ada sebiji, kemudian hijau ada sebiji. Okey, so kalau maksudnya dah M1, so maksudnya dia akan, kita bila M1 ni dipilih, so yang seterusnya M2, K dan juga H lah. Okey, contohnya kat sini bila M1 ni dipilih, so yang seterusnya mestilah M2, K dan juga H. So dekat sini M2, K dan juga H lah, dia punya pokok dia. Okey. Okey, kalau M2 pula kita pilih, okey, ni kalau M2 pula kita pilih, so guli yang seterusnya yang bila kita dah pilih pertama tu M2, so kali yang kedua tu mungkin kita akan cabut M1, K dan juga H. M2 ni tak boleh ulang lagi sekali lah sebab kita dah ambil kali pertama tadi. So yang ini tadi M1, K dan juga H. Okey, sama jugalah dekat sini. M1, M2 dan H. So di sini pecahan dia, so dia kat sini lah pula tak muat kat situ. So bila H, so dia mestilah M1, M2 dan K. Okey, so kita tulis dia punya kesudahan dia. Okey, kesudahan dia warna biru pula M1 dan M2. Okey. Kemudian sini kesudahan kat sini M1 dan K. Sini M1 dan H. Okey, so sini M2 dan M1. Okey. Lepas tu sini kita ikutlah dia punya flow dia. M2 dan K. Sini M2 dan H. Okey, kat sini pun K dan M1.
Okey, K dan M2. Lepas tu sini K dan juga H, K dan juga H. Okey, kat sini H dengan M1. So kesudahan dia ialah cikgu tulis sini H dan M1, sini H dan M2, dan sini H dan K. Okey, H dan K. So ada berapa semua sekali dia punya apa ni? Sampel dia. Jumlah sampelnya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, so semua sekali ada 12. Okey, yang warna biru tu kita panggil sebagai bilangan sampel keseluruhan bila eksperimen ini kita laksanakan. Okey, so jadinya bila kamu nak tuliskan jawapannya, kamu tulislah jawapannya yang warna biru ni. Okey, so senaraikanlah ni semua ni yang warna biru ni. Okey, cara penulisannya mesti seperti kat contoh kat sini kamu tulis contohnya untuk kali pertama kamu tulis bracket brace. Okey, brace macam set. Okey, tulislah M1 M2 tutup bracket, koma M1 dan K, koma seterusnya sampailah H dan juga K, tutup bracket dan tutup brace. Okey, tutup bracket dan tutup brace. Maksudnya kamu salinlah semua ni seperti ini Contoh seperti senarai yang ditulis kat contoh ni. Brace, buka bracket. Okey, brace dalam bentuk semasa kita buat set tu. Okey, senaraikan satu persatu macam ni. Lepas tu tutup bracket. Okey, itu adalah contoh satu yang cikgu cuba tunjukkan pada kamu. Okey, so nanti kamu buatlah untuk soalan yang seterusnya Untuk soalan yang seterusnya ada 3 lagi soalan. Senang saja Senang saja yang ini. Nanti cikgu akan upkan jawapannya. Okey, cuba kita tengok yang ini. Okey, kita tengok edaran yang seterusnya yang cikgu beri. Okey, kat sini adalah mengenai peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, cikgu buat pengulangan dua peristiwa A dengan B adalah tak bersandar jika kita melakukan peristiwa yang A itu dia tidak mempengaruhi kejadian pada peristiwa B. Okey, contoh maksudnya peristiwa tak bersandar ni maksudnya untuk soalan satu ni sekiranya kita nak membaling dadu. Okey. Mendapat nombor 6 apabila sebiji dadu di lambung kali pertama, lepas tu dia lambung kali kedua, dia dapat nombor 2. Okey, peristiwa yang mendapat nombor 6 dengan peristiwa yang dapat nombor 2 ni, dia tidak memberikan apa-apa perkaitan pun dan dia tidak mengganggu pun. Okey, bila dia tidak mengganggu, so maknanya kita bolehlah pilih ianya sebagai peristiwa tak bersandar. Okey, tidak bersandar maksudnya ia tidak mengganggu lah, ia tidak memberi kesan apa-apa pun. Maksudnya kali pertama you baling dapat nombor apa saja dekat dadu tu dari 1 hingga 6, baling kali 2 pun tetap juga mungkin kita akan dapat nombor 1 hingga 6. Okey, maksudnya ni tak bersandar. Okey, tak bersandar maksudnya tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan begitulah sebaliknya. Okey, kalau bersandar tu maksudnya ia mengganggu proses yang seterusnya. Maksudnya contohnya macam yang ini nombor 3. Okey, tengok kat sini. Di sini dia menyatakan di mana mendapat 2 biji bola biru secara rawak tanpa dikembalikan. Lepas tu tanpa dikembalikan. Maksudnya di dalam bekas itu dia ada 7 bola merah dan 3 bola biru. So, dia kata untuk peristiwa yang pertama, okey, eksperimen yang pertama, dia kata dia cabut bola biru, 2 biji bola biru tanpa dikembalikan. Maksudnya proses eksperimen yang pertama ini, ianya akan memberi impak dan pengaruh kepada proses eksperimen yang seterusnya. Okey, sebab tidak dikembalikan. So, yang ini kita boleh sebut peristiwa bersandar lah. Sebab apa tadi saya kata dia memberi kesan kepada proses kebarangkalian yang kali kedua ataupun yang seterusnya untuk kita laksanakan eksperimen itu. Okey. Okey, itu bezanya peristiwa bersandar dan juga peristiwa tak bersandar. So jadinya dah settlekanlah 3 lagi ni. Boleh kamu settlekan 3 lagi yang kat sini. Okey, sekiranya anda faham, bolehlah submit latihan tersebut. Jangan risau nanti hantar saja betul ke salah ke tak apa. Nanti kemudian diperbetulkan bila cikgu semak dia punya jawapannya, akan dia punya jawapan. Okey guys, jangan lupa laksanakan latihan ini.